Salam Malaysia Madani dan kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda di bernama TV tentunya. Dan sudah pastilah hari ini kita ingin mengajak anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat dan juga tumpuan sebenarnya kepada isu politik yang menjadi perhatian sebenarnya, terutamanya khususnya dari kepada rakyat negeri Melaka sendiri. Dan mungkin ramai juga sudah mengetahui bahawa ahli Dewan Undangan Negeri Lendu iaitu Datuk Seri Sulaiman Mat Ali telah pun meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri Melaka, dan ini satu perkara yang mungkin akan menarik perhatian dan juga pelbagai komen yang mungkin akan dikongsikan oleh pelbagai pihak, dan sudah tentulah ianya akan merupakan satu isu sehinggalah kita tahu siapa yang akan dilantik nanti sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru. Dan saya difahamkan esok hari Jumaat pelantikan Ketua Menteri Melaka yang baru akan disempurnakan. Baiklah, kita ada dua tetamu sebenarnya untuk berkongsi pandangan dan pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini, iaitu peralihan kuasa Ketua Menteri Melaka. Dan saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang berada di studio bersama dengan saya, iaitu yang berbahagia Encik Azmi Hassan yang merupakan fellow kanan di Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara ataupun NDSR. Jadi Azmi, apa khabar? Khabar baik, Tok Syakawi. Sehat ya? Sehat, cantik baju batik hari ini. Hari Khamis. Oh, hari Khamis ya. Dan insyaAllah kita juga sebenarnya akan cuba nanti menghubungi seorang lagi tetamu melalui kemudahan Zoom, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Utama Haji Idris Harun yang merupakan bekas Ketua Menteri Melaka. Dan kami juga sebenarnya ingin memberi ruang dan juga peluang kepada anda untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang akan kita bincangkan ini. Jadi jangan lupa, seperti biasalah kami sediakan dua talian kepada anda di 03-2697-9767 dan juga 03-2697-9768. Baik, apa ni Mi, pelbagai pandangan dan juga pendapat sebenarnya dilontarkan. Tetapi saya tertarik hati sebenarnya apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri iaitu Sri Zahid Hamidi sendiri menyatakan ataupun mengumumkan tentang peletakan jawatan Datuk Seri Sulaiman Mat Ali ini. Dan ialah satu dikatakan sebagai faktor kesihatan, tetapi yang kedua ialah tentang pentingnya sebenarnya untuk melihat satu pembentukan kerajaan negeri yang selari dan selaras dengan apa yang disebut sebagai kerajaan perpaduan yang wujud ketika ini. Jadi pandangan Azmi sendiri, apakah ini merupakan sesuatu yang bukanlah memeranjatkan sangat, tetapi apakah ianya merupakan satu perkara biasa yang berlaku dalam senario politik Malaysia? Dikatakan sebagai tidak biasa sebenarnya, kerana semenjak pilihan raya negeri Melaka lagi tercetusnya dan disebabkan oleh seorang panel selepas inilah dalam talian Zoom Datuk Idris menarik tu. Tapi hakikatnya adalah bahawa semenjak daripada situ 2 tahun lepas pertukaran Ketua Menteri Melaka ini tidak pernah padam. Tidak pernah padam, dan kemuncaknya adalah semalam, dan pengakhirannya saya kata mungkin besok pukul 3 petang lah, semasa angkat sumpah. Jadi perkara ini adalah, pertama, jikalau Presiden UMNO mengatakan kesinambungan daripada konsep kerajaan perpaduan, mungkin saya tak setuju sangat. Kenapa saya kata tak setuju adalah kerana tak perlu tukar Ketua Menteri sebenarnya. Kalau konsepnya nak melantik ahli dan Pakatan Harapan, amanah umpamanya, tidak perlu pertukaran Ketua Menteri. Kemungkinan juga Ketua Menteri yang sebelum sekarang yang baru letak jawatan tak bersetuju. Itu tak tahulah. Tapi hakikatnya adalah harapannya adalah kemelut politik Melaka itu berakhir dengan pelantikan Ketua Menteri yang baru. Kerana selama sebelum 2 tahun lepas ini banyak percaturan dalaman. Jadi bila kerajaan negeri tak stabil, maka fokus mereka untuk negeri Melaka itu bukan 100%. Dan lebih berat lagi, dia terkait dengan persekutuan ataupun di peringkat nasional. Tak stabilnya kerajaan negeri Melaka, UMNO Melaka, maka tak stabil lah dikatakan UMNO di peringkat nasional. Dan saya melihat kenapa ianya berlaku sekarang. Ada yang bertanya kenapa selepas PR15 tak tukar Ketua Menteri. Kerana pada ketika itu UMNO kalah teruk, belum stabil lagi, dan saya melihat selepas pemilihan UMNO yang lepas baru-baru ni, UMNO lebih kuat.
lebih stabil. Jadi boleh dilakukan pertukaran Ketua Menteri Melaka yang berlanjutan 2 tahun lebih. Jadi harapannya selepas ini stabil lah Melaka, stabil lah dikatakan UMNO peringkat nasional. Kita masih lagi ingat sebenarnya keputusan Pilihan Raya Negeri di mana UMNO dan juga Barisan Nasional khususnya lah telah mencipta satu kejayaan yang cukup besar sebenarnya, dan mereka menguasai negeri Melaka itu disebabkan oleh kekuatan UMNO dan Barisan Nasional ketika itu. Tapi secara ikhlasnya Mia, apakah tuan melihat bahawa mungkin dengan adanya pertukaran jawatan ketua menteri ini yang seperti apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid sendiri, apakah Mi melihat bahawa mungkin suka ataupun tidak akan berlaku juga sedikit perpecahan ataupun sedikit gangguan dalam kekuatan UMNO di negeri Melaka itu? Perpaduan adik-adik UMNO itu sendiri. Mungkin di Melaka akan berlaku sedikit, tetapi hakikatnya adalah kesan kepada peringkat nasional, UMNO nasional akan menjadi lebih kuat. Kita tak perlu berselindung lagi. Calon Datuk Seri Rauf sebagai calon Ketua Menteri itu adalah dikatakan akrab dengan Presiden UMNO, boleh bekerja dengan Presiden UMNO, dan tidak perlu lagi berahsia apabila Datuk Seri Sulaiman dilantik menjadi Ketua Menteri sebab jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan, Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Begitu juga selepas PR15, Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Ismail Sabri. Dan sekarang Presiden UMNO itu dikatakan mempunyai kekuatan. Jadi harapannya adalah supaya UMNO itu semakin kuat, semakin stabil, tidak ada percaturan dalaman. Kerana apa yang kita lihat di Melaka itu banyak sangat percaturan dalaman, sehingga kan fokus utama kerja itu tak dapat dilakukan kerana Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman terpaksa menepis. Jadi itu dikatakan kita tak mahu menukar Ketua Menteri dalam peringkat sekarang ni, tapi hakikatnya kalau boleh membawa kebaikan di peringkat nasional, mungkin ada sedikit kekacauan di peringkat bawahan Melaka tu. Bagi saya yang pentingnya adalah di peringkat nasional itu. Kalau kita lihat dari segi pengalaman, dari segi kekuatan, kalau betul lah Datuk Seri Rauf Yusof dilantik sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru, ini dikatakan bersesuaian dengan latar belakang dengan jawatan yang dipegang, iaitu selaku pengerusi UMNO Melaka, dan apakah ini juga merupakan satu kekuatan sebenarnya kepada Datuk Seri Rauf? Ya, betul. Datuk Seri Rauf adalah sinonim dengan politik Melaka. Kalau nak katakan politik Melaka tu UMNO Melaka lah. Memang beliau amat berpengaruh. Sebab itu dalam era Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Ali, dikatakan, saya gunakan ungkapan lah, ungkapan ni bersesuaian dengan tetamu kita di Zoom line ni, ada 2 singa di atas satu bukit. Sama juga ketika Datuk Seri Sulaiman Ali dan singa itu adalah saya takrifkan sebagai Ketua Menteri Melaka sendiri, Sulaiman Ali, dan juga Datuk Seri Rauf. Jadi sukar bagi dua-dua yang berpengaruh ini, satu Ketua Menteri, satu Ketua Pengurusi UMNO Melaka, untuk bersama-sama, kerana mau tak mau akan berlaku pertembungan. Jadi sebab itu dikatakan ada hikmah pertukaran ni, walaupun kita tak mahu melihat pertukaran dalam kucak-kacir pertengahan tahun ini, maka ianya dikatakan mampu membawa kestabilan. Kerana Datuk Seri Rauf adalah Datuk Seri Rauf. Di Melaka tu semua orang kenal dia, pengaruh dia, cara gerak kerja dia. Jadi dalam hal ini, kalau nak dikatakan mengejutnya, kalau dicalonkan Datuk Seri Rauf, dan Timbalan Perdana Menteri pun dah cakap dah, itu adalah calon daripada UMNO sendiri. Tapi itulah hakikatnya adalah itulah sepak terjang politik Jakawi. Okey, sesuatu yang menarik dan penting jugalah. Saya nak dapat pandangan ikhlas daripada Tuan Azmi Hassan sendirilah. Kita lihat bahawa ada juga kenyataan-kenyataan yang tidak berpuas hati sebenarnya dengan apa yang sedang berlaku, terutamanya melibatkan pertukaran Ketua Menteri Melaka. Dan ada yang mengatakan bahawa mungkin juga mereka mendakwa lah, ini mungkin suara-suara nakal yang mengatakan bahawa bakal mempunyai Ketua Menteri pintu belakang. Itu pun sesuatu yang mungkin ialah mungkin disebabkan oleh rasa tidak puas hati dan sebagainya. Ya, memang betul bahawa selepas PRM Melaka,
poster boy-nya adalah Datuk Seri Sulaiman Ali sebagai Ketua Menteri. Dan bila semua pengundi membuat keputusan ketika pilihan raya negeri, Ketua Menteri adalah Datuk Seri Sulaiman Ali. Itu adalah hakikatnya. Kerana sebelum itu, selepas jatuhnya Pakatan Harapan Kajian Negeri, Datuk Seri Sulaiman Ali yang menjadi dikatakan Ketua Menteri. Dan kalau nak didefinisikan pintu belakang, tembok atap, memang betul lah. Memang betul. Kerana Datuk Seri Rauf bukan poster boy secara rasmi. Tapi hakikatnya Syakawi di bawah itu. Di kalangan ahli-ahli UMNO dan mungkin kalau dipanjangkan mungkin di kalangan rakyat penduduk Melaka itu sendiri, mereka melihat Datuk Seri Rauf adalah layak kerana pengaruhnya. Kerana dikatakan pengaruhnya di negeri Melaka itu sendiri. Jadi kalau nak dikatakan tebuk atap tu mungkin tak sesuai sangat lah. Kerana kita biasa dengan tebuk atap ni adalah bila jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan, masuknya kerajaan baru daripada parti lain, itu mungkin tebuk atap. Tapi ini adalah di kalangan UMNO sendiri. Apa bezanya bila Liz Truss tolak letak jawatan, Rishi Sunak masuk? Sama juga. Dan baru-baru ni di Scotland, bila Nicola Sturgeon letak jawatan, Hamzah Yusof dikatakan menjadi pilihan Perdana Menteri lah, Perdana Menteri Scotland. Jadi ini bukan dikatakan tebuk atap kerana mereka sesama mereka sendiri dalam satu parti yang sama. Dan menarik, Hamzah Yusof ni, Scotland ni, dia daripada Pakistan. Ya, betul. Beragama Islam. Beragama Islam. Tapi bila kita dengar cakap, sebiji orang Scottish. Wow. Memang sebiji. Kalau tak tengok rupa, kita tengok dia orang Scottish. Dia memang orang Scottish lah. Betul. Jadi itu memang dilahirkan di Scotland, tapi itu maksudnya adalah integrasinya begitu meresap sekali. Walaupun rupa parasnya sebagai aktor Bollywood, tapi bercakap bahasa Scottish. Apa saya sindir seseorang ni kamu. Okey, apa ni Tuan Azmi, kita akan berehat buat seketika dan saya difahamkan selepas kita berehat nanti mungkin kita akan dapat hubungi melalui kemudahan Zoom Datuk Seri Utama Haji Idris Harun, bekas Ketua Menteri Melaka, dan mungkin juga ada pandangan-pandangan yang dapat kita kongsikan bersama dengan tetamu kita nanti, iaitu Datuk Seri Haji Idris Harun. Tapi apapun, kita berehat dulu buat seketika, dan seperti yang saya katakan, kami juga sebenarnya ingin dan juga mengalu-alukan kalau anda juga ada pandangan-pandangan yang ingin anda kongsikan bersama dengan kami di studio. Jangan lupa, saya ulangi lagi, gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767, 03 2697 9768. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang peralihan kuasa Ketua Menteri Melaka, dan kalau Azmi Hassan sudah pun memberikan pandangan dan pendapat beliau ketika ini, kita juga ada seorang lagi tetamu macam saya katakan akan kita hubungi melalui kemudahan Zoom. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk Seri Utama Haji Idris Harun, iaitu bekas Ketua Menteri Melaka yang sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Datuk, sihat? Baik, alhamdulillah Datuk Seri. Datuk Seri sihat ya? Alhamdulillah, baru lepas tarawih. Oh ya, itu yang saya dimaklumkan, itu yang lewat sedikit sebenarnya, tapi dapat alhamdulillah, dapat dua-dua. Dapat tarawih, dapat RB sekali. Orang bicara pun dapat alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Okey, apa ni Tan Sri, kita Datuk Seri, kita nak bercakap tentang isu yang saya kira cukup menarik dan mendapat perhatian sebenarnya, terutamanya di kalangan rakyat Melaka khususnya lah. Tapi pandangan peribadi Datuk Seri sendirilah, bila berlaku pertukaran jawatan Ketua Menteri ini, apakah ianya bagi pandangan Datuk Seri sesuatu yang bukan luar biasa sebenarnya, ataupun sesuatu yang dijangkakan sebenarnya akan berlaku? Dia cerita ni dah berkali-kali, cerita tukar Ketua Menteri Melaka ni. Semenjak pilihan raya negeri yang lalu. Ya. Jadi kemudian cerita ni tak pernah putus. Dia panas. Dia sentiasa panas sehingga pada satu ketika rancangan angkat sumpah Ketua Menteri yang baru tu hampir-hampir berlaku. Awal tahun, kalau tak silap saya,
tetapi disebabkan oleh perkara-perkara tertentu akhirnya insya-Allah ia berlaku esok. Ya. Insya-Allah. InsyaAllah, ya. Tetapi pernah juga ada satu insiden di Melaka ini sangat unlikely apabila seorang calon telah mendapat surat watika pelantikan Ketua Menteri tetapi peristiwa pelantikan Ketua Menteri itu tak berlaku disebabkan ketika itu ahli-ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional menolak pencalonan kalau tak silap saya yang berhormat Rafiq sebagai Ketua Menteri Melaka yang ke-12 menggantikan yang berhormat Adli Zahari. Ya. Jadi ia boleh berlaku dalam banyak keadaan untuk Syakawi kerana politik ni Ya. dia kan seni serba kemungkinan. Ya. Jadi dah siap-siap pasang badan ni nak angkat sumpah pun boleh tak jadi. Dan kemungkinan itu boleh berlaku pada sesiapa. Tapi saya menyangkakan yang upacara angkat sumpah pada esok hari ini insya-Allah akan berlaku dan tiada sebarang peristiwa di luar jangkaan. Tapi apapun proses pertukaran Ketua Menteri ini adalah merupakan satu proses biasa bagi negeri-negeri. Ya. Dan kita pun berhadapan dengan negeri Sabah. Lebih kurang 3-4 bulan yang lalu selepas Pilihan Raya Umum. Cerita ataupun kisah pertukaran Ketua Menteri cukup hebat diperkatakan tetapi tidak ada sebarang pertukaran berlaku. Itu juga dengan negeri Melaka ini kalau kita buka kembali kisah silam tak lama pun selepas pilihan raya negeri kita lihat kisah pelantikan Ketua Menteri ini pun menjadi isu apabila Datuk Seri Sulaiman mengangkat sumpah pada jam 1.40 pagi. Ya. Jadi ini pun menjadi buah mulut masyarakat dan kita tahu ianya tak sepatutnya berlaku. Ya. Sebuah acara yang paling tinggi protokolnya di peringkat negeri tiba-tiba berlaku pada 1.40 seolah-olah tiada esok lagi itu. Jadi yang menariknya lagi Datuk Seri Rauf pada ketika itu sebagai pengurusi purungan tidak diundang untuk menyaksikan upacara angkat sumpah yang berlaku pada malam hari di Istana PYT pada ketika itu. Jadi kisah ini sebenarnya adalah menjadi punca kepada perbualan politik Melaka ini. Ya, kalau kita lihat hari ini rakyat Melaka memang tak sudi menceritakan tentang kisah putaran Ketua Menteri ini dan saya percaya kalau dalam konteks struktur itu sendiri saya pun dapat dengar sedikit tadi Saudara Azmi berpandangan tentang struktur nyata politik. Memangnya seorang pengurusi perhubungan itu berhak untuk dicalonkan sebagai Ketua Menteri tetapi ia masih lagi terserah kepada Tuan Yang Utama Tun Yang di-Pertua Negeri untuk menerima pencalonan tersebut daripada Ketua Parti. Jadi dalam isu Datuk Seri Sulaiman dan Datuk Seri Rauf ini saya percaya Datuk Seri Rauf ni sekilas ikan di air kita tahu jantan betina. Bila Datuk Seri Rauf mengorak langkah politiknya daripada Bukit Bintang, Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan pindah ke Melaka. Jadi rata-rata pemain politik Melaka dah nampak ini adalah langkah seorang Ketua Menteri Melaka. Pada peringkat awal kegiatan beliau di bahagian Masjid Tanah. Ampuh bahagian Masjid Tanah pada ketika itu yang diketuai oleh Tan Sri Datuk Wira Abusman Yusof. Seorang tokoh juga di peringkat Masjid Tanah. Dan gerak langkah Datuk Seri Rauf ketika itu memang dapat dihidup. Ini adalah gerak langkah ke arah menjadi ketua di peringkat negeri Melaka dan kebetulan pada ketika itu saya baru menduduki Ketua Menteri Melaka. Jadi pada ketika itu Datuk Syakawi, saya sebagai seorang yang bukan pengurusi perhubungan, I was not the liaison chairman of the UMNO state at that time. Saya tidak. Tetapi saya dilantik sebagai Ketua Menteri, dicadangkan oleh Datuk Seri Najib sebagai Ketua Parti dan saya sendiri tidak tahu sehinggalah tarikh saya diumumkan di Istana Melaka. Di pejabat PYT di Melaka diumumkan calon Adun N11 Idris Harun Sungai Udang buat kali pertama je telah dipilih oleh parti
untuk menjawat jawatan Ketua Menteri Melaka. Itu sejarah. Okey. Jadi kalau ada orang mengatakan Ketua Menteri Melaka itu mestilah seorang pengurusi perhubungan, saya katakan tidak. Tidak semestinya pengurusi perhubungan itu menjadi Ketua Menteri Melaka, kerana saya menjawat jawatan Ketua Menteri Melaka bukan sebagai pengurusi perhubungan. Okey. Bahkan saya masih ingat lagi, yang ini kalau kita kongsi pun dia menjadi butiran sejarah. Saya pernah menulis surat kepada Presiden Parti ketika itu yang juga Perdana Menteri Datuk Najib. Ya, saya tulis surat pada beliau ketika proses pelantikan pengurusi perhubungan. Saya mencadangkan kepada beliau supaya saya tidak dilantik sebagai pengurusi perhubungan kerana saya ingin menumpukan kerja-kerja, tugas-tugas dan peranan sebagai Ketua Menteri Melaka pada ketika itu. Okey. Dan saya beritahu kepada beliau, saya mencadangkan tugas pengurusi perhubungan tersebut diteruskan oleh Tun Ali Rastam. Ketika itu beliau Datuk Seri Ali Rastam, yang kebetulan beliau tewas di Parlimen Bukit Katil pada pilihan raya umum tersebut. Ya. Jadi proses itu berlaku, tetapi saya dipanggil oleh Tengku Adenan selaku Setiausaha Agung. Dia kata, Idris, this cannot happen. Maknanya you tetap kena jadi pengurusi perhubungan. Dan Tan Sri Ali Rastam, Datuk Ali Rastam ketika itu menjadi jawatan kuasa perhubungan. Jadi saya membawa tugas Ketua Menteri dan sebagai pengurusi perhubungan UMNO Melaka untuk keselesaan memimpin parti untuk berhadapan pilihan raya umum. Ya. Okey, Mi, kita dengar apa yang disebut oleh Datuk Seri Utama Haji Idris Harun itu melihat semula ke belakang sebenarnya kepada sejarah yang saya kira cukup menarik dan mencabar sebenarnya. Mungkin ramai juga yang tidak mengetahui tentang apa yang berlaku ketika itu, tapi pandangan Azmi sendirilah, apakah Azmi melihat bahawa apa yang disebut oleh Datuk Seri Utama Haji Idris Harun itu adalah sesuatu yang mungkin jugalah menjadi satu lipatan ataupun catatan sejarah yang cukup menarik bila kita bercakap tentang pelantikan Ketua Menteri Melaka itu sendiri. Yes, rentetan cerita oleh Datuk Seri Utama itu memang menarik. Paling menarik bila Datuk Seri Utama mengatakan daripada Bukit Bintang pindah ke Melaka. Datuk Seri Rauf dah ada, dia katakan perancangan untuk menjadi Ketua Menteri tu. Dia lebih kurang macam Boris Johnson. Dia dah ada perancangan nak jadi Perdana Menteri UK daripada awal lagi bila masuk politik. Dan juga Datuk Seri Utama, Datuk Seri Rauf pernah bekerja bersama-sama dengan satu organisasi dengan saya di Kuala Lumpur. Tapi Datuk Seri Rauf tak kenal saya dan saya pun tak kenal Datuk Seri Rauf pada ketika itu. Tapi itu kena menarik bahawa bila Datuk Seri Utama Idris mengatakan bahawa sejarah rentetan itu terutama sekali mengenai dengan Ketua Perhubungan Negeri, kerana Ketua Perhubungan Negeri adalah satu jawatan yang penting. Tapi apabila Ketua Perhubungan Negeri itu tidak menjadi Ketua Menteri ataupun menteri besar negeri-negeri lain, maka ini akan menimbulkan masalah. Ini yang dikatakan apa yang berlaku pada Datuk Seri Utama cakap tu, tidak boleh pada satu bukit ada dua harimau. Dikatakan sebabnya mereka akan berperang sama sendiri. Jadi itu hakikatnya saya melihat percaturan politik dalaman UMNO Melaka itu sendiri. Percaturan politik dalaman ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya Datuk Seri untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat daripada Datuk Seri sendiri. Apakah Datuk Seri melihat bahawa dengan berlakunya, tadi pun saya lontarkan soalan yang sama sebenarnya kepada Tuan Azmi, dengan berlakunya pertukaran jawatan untuk Ketua Menteri Melaka ini, bagaimana Datuk Seri menilai tentang kekuatan UMNO itu sendiri? Apakah ianya akan memberi impak ataupun kesan kepada perpaduan di kalangan ahli-ahli UMNO dan juga Barisan Nasional secara keseluruhannya? Datuk Seri. Menurut jawatan Ketua Menteri Melaka ini, walaupun dalam komen-komentar yang terdapati dalam Facebook, media sosial dan sebagainya mengatakan ini adalah ribut dalam cawan, tapi saya menganggap ini adalah suatu kemelut yang perlu diselesaikan secara tuntas. Okey. Kalau kita retrospektif sikit, Datuk Syekawi, kita pandang ke belakang sikit, sebenarnya Datuk Seri Sulaiman diberi peluang untuk beliau mencuba untuk mengekalkan jawatan itu. Maknanya Datuk Seri Sulaiman sepatutnya merebut peluang kita berlaku pemilihan UMNO bahagian.
tempoh 2-3 minggu lepas ini. Tetapi Datuk Seri Sulaiman hanya selesa pada kedudukan nombor 2, iaitu Timbalan Ketua UMNO Bahagian. Ya. Dan kedudukan Timbalan Ketua UMNO Bahagian itu tidak cukup kuat dari segi political requirement dia untuk kekal sebagai Ketua Menteri Melaka. Jadi senang cakap, orang Melaka kata Leman kalau nak jadi Ketua Menteri itu, kalau jadi CM, dia kena lawan Rauf. Dia kena kalahkan Rauf di Masjid Tanah. Dan saya rasa itu adalah peluang yang terbaik untuk Sulaiman mencuba menewaskan Rauf dalam struktur UMNO Bahagian Masjid Tanah dan seterusnya menjawat Ketua UMNO Negeri dan kekal sebagai Ketua Menteri. Jadi kalau dilihat dalam konteks perebutan jawatan dalam UMNO itu sendiri, ia adalah suatu proses demokrasi yang sehat. Dan memang mekar di dalam UMNO. Kita dapat lihat sehingga kecawangan-cawangan berlaku perebutan jawatan secara demokrasi. Walaupun mereka mempunyai berbagai kaedah untuk menang perebutan jawatan, untuk menidakkan lawan dan sebagainya. Tapi saya tetap percaya itu adalah satu kaedah demokrasi yang cukup mekar yang sedang berlaku di dalam parti itu sendiri. Tetapi sejauh mana ia boleh menarik minat rakyat di luar sana sebagai pengundi untuk mendukung UMNO dan mereka minat dengan kemekaran demokrasi ini, atau mereka menjadi menuat atau benci. Mungkin mereka kata dalam keadaan negara perlukan tumpuan hebat dalam mengangkat kembali ekonomi negara, dalam menyelesaikan isu harian rakyat, dalam menyelesaikan isu people's economy ini, sibuk untuk berebut-rebut nak jawatan Ketua Menteri ini. Buat betul-betul, kan? Buat betul baik pulih ekonomi negeri ini, bawa investor seberapa ramai, kemudian rebutlah jawatan Ketua Menteri itu. Dan saya khawatir kalau ada kumpulan rakyat yang memikirkan bahawa ekonomi negeri ini masih lagi tidak dapat berada pada tahap yang diharapkan, tidak menepati ekspektasi rakyat negeri. Dan kita lihat pelabuh-pelabuh asing pun tidak berminat untuk melabuh di negeri ini, oleh kerana mungkin melihat kestabilan politik itu sendiri boleh dipersoalkan. Jadi soalan Datuk Syekawi tadi berkaitan dengan harapan rakyat di masa hadapan, saya khawatir rakyat akan mempunyai sikap yang dia gelar sebagai cautiously skepticism. Masih lagi skepticism dengan keupayaan UMNO untuk mengembalikan kedudukan sosial ekonomi negeri ini kembali seperti dahulu. Jadi saya rasa rakyat masih berada di dalam kaedah dan masih lagi skeptikal dengan keupayaan parti jika sentiasa ada perbuatan punca kuasa seperti ini. Okey, baik. Saya juga nak dapat pandangan Tuan Azmi daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Utama Haji Idris Harun. Tetapi ada juga yang memberi pandangan bahawa apa yang berlaku di Melaka ini dianggap sebagai corrective measures sebenarnya. Itu dalam usaha yang ataupun dalam langkah yang perlu dilakukan dalam usaha untuk mengukuhkan lagi kekuatan UMNO itu sendiri dan juga mengukuhkan lagi kedudukan Ketua Menteri itu sendiri. Jadi macam mana Azmi melihat isu ini? Ya, bila Tok Syakawi menggunakan ungkapan corrective measures, sedap bunyinya sebab dalam bahasa Inggeris. Tapi hakikatnya memang betul lah apa yang dikatakan Datuk Seri Utama tadi, rakyat memerhatikan daripada luar. Jadi adakah ini perebutan kuasa ini merugikan rakyat ataupun sebaliknya, bergantung selepas ini. Tapi bagi saya, kalau dibiarkan dalam keadaan sebegini, dan menarik bila dikatakan Datuk Seri Utama mengatakan Datuk Seri Sulaiman terlepas peluang yang paling dikatakan untuk mengekalkan jawatan, tak mahu bertanding ketua bahagian dan menyingkirkan Datuk Rauf. Itu jadi ini dikatakan bahawa peluang untuk politik kita kena berani. Tapi Datuk Seri Sulaiman tidak mengambil peluang tersebut. Dan kalaulah perkara ini dibiarkan Datuk Seri Sulaiman sebagai Ketua Menteri, kemungkinan percakaran ini akan berlarutan. Tidak akan berakhir tanpa penyingkiran Datuk Seri Sulaiman. Jadi akhirnya ini yang dikatakan corrective measures tu, bahawa untuk menstabilkan UMNO. Jadi untuk memberi harapan
kepada mereka di luar itu, di luar UMNO, bahawa UMNO Melaka, bukan saja UMNO Melaka, tapi UMNO di peringkat nasional selepas pemilihan baru-baru ni menjadi lebih kuat, menjadi lebih stabil. Jadi mereka boleh menumpukan perhatian untuk membangunkan katakan negeri Melaka. Dan pasal negeri Melaka ni, negeri dia kecil aja. Tapi dikatakan dari segi KDNK-nya dikatakan kuat, lebih kuat daripada Perlis umpamanya. Kenapa? Kerana banyak pembangunan di Melaka ni. Dan benchmarknya diletakkan oleh Ketua Menteri mantan sebelum ini, Tun Ali Rostam. Itu benchmarknya. Melaka hari ini dikatakan bukan berlaku pembangunannya bukan secara tidak sengaja. Ianya dirancang. Dan perancangan itu datang daripada Ketua Menteri. Dan sebab itu kita mahu Ketua Menteri yang stabil dan juga Ketua Menteri yang berkaliber. Jadi harapannya lah stabil akan berlaku selepas ini dan juga Ketua Menteri yang baru itu adalah lebih berkaliber daripada Ketua Menteri sebelum ini. Tapi saya juga nak dapat pandangan Azmi lah, ekoran daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Utama Haji Idris Harun sebentar tadi. Dia juga ialah jelas kebimbangan yang wujud sebenarnya. Apakah kita bercakap tentang kerajaan Melaka yang stabil, kita ingin melihat bahawa ianya tidak akan memberi kesan kepada dari aspek ekonomi kepada negeri Melaka sendiri, pertumbuhan ataupun perkembangan ekonomi negeri Melaka sendiri, pelabur-pelabur mungkin ialah akan melihat ini sebagai satu isu yang perlu difikirkan berkali-kali sebelum mengambil keputusan untuk melabur di Melaka dan sebagainya. Tapi apakah Ami yakin bahawa ini mungkin tidak akan memberi kesan ataupun impak kepada mereka yang ingin melabur di Melaka khususnya? Ya, kemungkinan bila katakan Datuk Seri Rauf menjadi Ketua Menteri, maka kestabilan akan berlaku. Dan Ketua Menteri Datuk Seri Rauf itu dapat dia akan memikirkan bagaimana untuk menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di Melaka. Syakawi, saya masih teringat, mungkin Datuk Seri Utama tak ingat, saya pernah interview Datuk Seri Utama semasa beliau menjadi Ketua Menteri Melaka pada ketika itu. Saya interview, bukan saya panel. Saya jadi host. Dan beliau bercakap, pada Ketua Menteri Datuk Seri Utama cakap bagaimana beliau mentadbir adalah banyak kepada background, latar belakang Datuk Seri Utama, iaitu sebagai seorang jurutera. Kerana seorang jurutera, umpamanya dia berfikir lain caranya, katakan Ketua Menteri berlatarkan social science umpamanya, memang lain. Tapi hakikatnya Ketua Menteri itu mesti berkaliber, dan seperti kata Datuk Seri Utama tadi, mesti ada sokongan kuat daripada cawangan-cawangan dan bahagian-bahagian UMNO. Itu struktur UMNO itu sendiri. Tapi harapannya lah bahawa selama 2,5 tahun ni saya melihat Melaka berlaku kekacauan. Sebenarnya dikatakan tidak dapat menumpukan perhatian. Jadi harapannya selepas ini beri tumpu perhatian supaya rakyat yakin, penduduk Melaka yakin bahawa kestabilan akan membawa kemakmuran yang lebih kepada Melaka. Okey, Datuk Seri Utama Haji Idris Harun, saya juga nak dapat pandangan Datuk Seri jugalah dalam isu ini. Kita kalau betul lah apa yang kita jangkakan menjadi realiti, iaitu Datuk Seri Rauf akan diangkat sebagai Ketua Menteri Melaka yang baru, sudah pastilah kita juga akan melihat suatu rombakan kepada barisan Exco yang sedia ada sekarang ini. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ini juga perlu diberi perhatian yang cukup serius, kerana barisan Exco juga sebenarnya akan memberikan kekuatan dan juga impak sebenarnya kepada barisan yang serba baru dengan Ketua Menteri yang baru ini. Ya, saya melihat di kebenaran insya-Allah Datuk Seri Rauf, beliau akan berhadapan dengan satu isu yang paling besar, iaitu apabila Melaka telah disebut-sebut sebagai kerajaan perpaduan pertama di peringkat negeri, di mana BN sebagai majoriti. Dan kita ada kerajaan perpaduan di Pahang, di Perak dan di negeri-negeri lain, tetapi BN bukannya majoriti. Jadi di sini apabila BN mempunyai majoriti, dan Datuk Seri Rauf mungkin akan menjadi Ketua Menteri yang paling tercabar apabila hendak melantik ataupun perlu melantik beberapa exco daripada parti-parti lain. Dan di Melaka ni dia tak ada parti lain kecuali Parti Amanah yang diwakili oleh saudara Adeline. Hari ini beliau adalah Timbalan Menteri Pertahanan. Dan beberapa wakil daripada parti DAP. Maknanya buat pertama kalinya kita akan dapat melihat kerajaan perpaduan Melaka ini nanti
walaupun idea ini telah digagaskan lebih kurang setahun lebih dahulu, dan saya memang dah membawa idea kerajaan perpaduan ini ketika itu, nampaknya hari ini Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid pun menerima hakikat yang Melaka terpaksa mendahului kerajaan perpaduan di peringkat negeri, di mana PN sebagai majoriti, dan lantikan perlu dibuat. Yang menjadi cabaran besar kepada Ketua Menteri baru ini ialah bagaimana polisi ini nanti bakal deploy, bakal dilaksanakan di peringkat akar undi. Dan kita lihat sendiri kerajaan perpaduan sedang berlaku di peringkat persekutuan. Tetapi sejauh mana semangat perpaduan itu berlaku di peringkat negeri, di peringkat daerah dan di peringkat kerajaan desa. Di peringkat JKK umpamanya, kalau kita lihat hari ini JKK masih lagi didominasi oleh Parti UMNO. Di mana Parti DAP di peringkat akar undi tersebut, di mana Parti Amanah, di mana Parti PKR, di mana anggota-anggota parti ini seharusnya ataupun semestinya menyumbang kepada pembangunan desa, pembangunan daerah dan juga pembangunan negeri. Jadi kita boleh bercakap di peringkat dasar, tetapi di peringkat pelaksanaan itu perlu ada satu daya politik yang ampuh, a prudent political will to mobilize, to deploy all the policies set by the federal government. Sememangnya unity government ini adalah semangat yang terbaik, tetapi bukan hanya pada retorik saja. Dia perlu dilaksana. Dan setelah 4 bulan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan melaksanakan tugas yang kerajaan perpaduan telah ditubuhkan di peringkat persekutuan, pelaksanaan di peringkat akar undi masih lagi hamba. Kita tidak lihat mana-mana kerajaan desa yang ada campuran perpaduan ini, masih lagi dengan semangat dominannya, masih lagi dengan semangat diskriminasinya. Yang ini kita perlu nipiskan Datuk Seri Daud. Jadi saya lihat cabaran pertama Datuk Seri Daud adalah untuk melantik seorang, 2 atau 3 orang exco daripada parti komponen yang dahulunya kita anggap sebagai pembangkang dan hari ini sebagai kerajaan. Dan perlu ada gugur. Saya tak tahu siapa yang gugur, yang mungkin yang menyatakan kerajaan dan Ketua Menteri tepuk atap dan sebagainya. Mungkin nampak gayanya bakal digugurkan lah. Dan mungkin juga ada beberapa orang lagi yang terpaksa digugurkan daripada exco hari ini untuk digantikan dengan calon YB adun-adun daripada parti DAP ataupun parti Amanah. Dan ini cabaran yang paling besar yang bakal dihadapi oleh Rauf. Saya percaya tak sebesar badan beliau lah. Okey, apa ni, menarik. Tuan Azmi, kurang daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri lah. Cabaran yang cukup hebat sebenarnya, terutamanya untuk mewujudkan falsafah ataupun konsep kerajaan perpaduan di negeri Melaka itu sendiri. Apakah Azmi melihat bahawa ini juga mungkin sedikit sebanyak juga akan memberi kesan sebenarnya kepada keseluruhan ataupun penerimaan daripada rakyat Melaka? Ya, seperti kata Datuk Seri Utama tadi, di peringkat atas, di peringkat dasar mungkin tak ada masalah. Itu pelantikan exco. Dan kalau kita lihat di peringkat persekutuan, Pakatan Harapan yang mempunyai majoritinya terpaksa memberi ruang ataupun telah memberi ruang yang banyak kepada Barisan Nasional UMNO dalam melantik timbalan menteri dalam hal ini. Dan peranan ini dikatakan terbalik di Melaka, di mana Barisan Nasional yang mempunyai majoriti. Jadi dalam hal ini mungkin tak ada masalah bagi Datuk Seri Rauf untuk melantik exco tu daripada PKR ataupun DAP. Itu mungkin boleh dilakukan, tapi seperti kata Datuk Seri Utama tadi, di peringkat bawah. Di peringkat persekutuan pun, di peringkat bawahan pun belum lagi dikatakan terlaksana dari segi kerajaan perpaduan itu. Kita tak nampak lagi. Tapi kita mulakan daripada atas, daripada top down. Kita mulakan daripada atas untuk supaya rakyat menerima. Tapi hakikatnya lah Syakawi, dalam keadaan kita hari inilah, kerajaan perpaduan ini adalah keadaan yang terbaik sekali. Seperti kata Datuk Seri Utama tadi, itu campuran. Di mana dulu seteru kita berbaik. Ada Melayu, Cina, India. Yang paling penting kat Campadan ada peringkat di Pulau Borneo tu sekali. Jadi di Melaka, kalau persekutuan boleh buat itu, saya tak nampak kenapa Melaka tidak boleh lakukan. Cuma seperti kata tadilah,
penerimaan di bawah akaun B tu masih tebal lagi. Bahawa kalau melihat DAP itu adalah seteru kita. Tapi sebenarnya belum cuba, belum tahu lagi. Tengok bagaimana apa berlaku di Melaka. Tapi bila kita cakap tentang akan ada seperti apa yang Datuk Seri sebut tadilah, akan ada esko ataupun ahli-ahli esko yang akan digugurkan dalam usaha untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai formasi kerajaan perpaduan di peringkat negeri itu sendiri. Bila digugurkan macam apa ni, Datuk Seri sebutlah, mungkin ada yang akan marah, ada yang akan merajuk dan sebagainya, dan ini sama ada kita suka ataupun tidak juga sedikit sebanyak akan merupakan satu cabaran kepada Datuk Seri Rauf. Jadi apa yang perlu dilihat oleh Datuk Seri Rauf sebenarnya? Ya, saya tak nampak bagaimana Datuk Seri Rauf nak mengekalkan esko yang sudah ada 100%. Ya. Yang paling garanti seperti kalau Datuk Seri Utama tadi yang cakap tebuk atap balik. Exco yang cakap tebuk atap tu memang garantilah. Tak tahulah akan digugurkan. Tapi hakikatnya Datuk Seri Rauf mahukan kumpulan yang beliau serasi, yang boleh bekerja. Jadi beliau melantik orang-orang yang serasi dengan ketua menteri yang baru. Jadi tidak mengherankan. Memanglah kalau yang digugurkan akan ada yang kecewa, mungkin akan ada sabotaj selepas ini. Dan tapi kalau kita lihat sehingga hari ini Datuk Seri Sulaiman Ali belum berkata apa-apa lagi. Jadi itulah seelok-eloknya kalau ada masalah dalaman, jangan dibiarkan terbongkar di luar. Jadi harapannya adalah bahawa exco yang digugurkan dan exco yang baru dilantik itu boleh bekerja. Itu yang paling penting untuk Syarawi. Okey, kembali semula kepada Datuk Seri Utama Haji Idris Harun. Barangkali Datuk Seri, dalam hati kecil Datuk Seri sendirilah, apa yang ingin Datuk Seri melihat? Apakah dari segi perkembangan ekonomi, dari segi kestabilan politik, apakah Datuk Seri mengharapkan bahawa ianya tidak akan memberi impak ataupun memberi kesan yang cukup buruk sebenarnya, kerana Melaka merupakan sebuah negeri yang sedang meningkat maju, terutamanya dari aspek pelancongan sebagai satu contoh yang cukup jelas sebenarnya. Jadi apakah Datuk Seri mencangkakan bahawa mungkin dari segi perkembangan ekonomi ianya tidak akan terjejas disebabkan oleh pembentukan sebuah kerajaan yang dikatakan berbentuk kerajaan perpaduan di peringkat negeri ini? Datuk Seri. Ya, saya adalah seperti kata Saudara Azmi tadi, saya berpegang kepada prinsip yang mudah, Syarawi. Ya. Datuk Syarawi. Apabila when I believe in the system, bila saya berpegang kepada sistem, dan saya akan biarkan sistem itu bekerja. Dan saya akan campur tangan apabila berlaku kegagalan pada sistem tersebut. Okey. I'm a man yang berpegang teguh kepada konsep sistem yang bekerja. Dan saya percaya setiap kerajaan memang mempunyai struktur, sistem dan strategi yang lengkap yang telah digagaskan oleh kerajaan terdahulu, pemimpin terdahulu. Dan sebagian besar daripada kita adalah membawa semangat itu supaya negeri Melaka umpamanya akan berada di kedudukan yang lebih baik di masa hadapan. Jadi saya nampak siapa pun ketua menteri yang akan menjawab jawatan ini, mereka mestilah seorang yang mempunyai kepakaran, pengalaman dan juga pengetahuan. Bukan saja di dalam konteks dalaman ataupun domestik, tetapi untuk negeri Melaka ini, dia perlu menerjah di peringkat antarabangsa. Betul. Sesuai dengan negeri Melaka itu sendiri. Saya lihat Datuk Seri Sulaiman mencuba, tetapi mungkin tempoh beliau itu terlampau terkekang disebabkan oleh suasana politik yang tidak menentu. Sehingga kerajaan dijatuhkan di bawah pentadbiran beliau. Saya tak tahulah siapa yang jatuhkan kerajaan tersebut. Itu berlaku, pilihan raya negeri berlaku di bawah pentadbiran beliau. Jadi ketika itu masyarakat politik melihat Datuk Seri Sulaiman ini tidak ada political requirement. Maknanya beliau hanya seorang setiausaha bahagian, kemudian sebagai setiausaha perhubungan, dilantik ataupun ditunjuk oleh bos beliau, Datuk Rauf, untuk menjawab jawatan ketua menteri. Jadi dengan segala kekurangan tersebut, Datuk Seri Sulaiman seolah-olah terpaksa menjawab jawatan ketua menteri. Beliau pernah menulis surat pada saya
ketika itu selaku ketua pembakar menyatakan yang berbagai-bagai pujian dan pujaan pada saya lah, dan minta menyokong beliau sebagai ketua menteri pada ketika itu. Jadi saya melihat semua senario ini adalah hanya untuk mengisi ruang, bukan sebenarnya untuk memacu negeri ke arah yang lebih baik. Jadi sosok yang sebenar yang ingin menjadi ketua menteri itu adalah Datuk Seri Rauf ini sendiri. Jadi apabila beliau telah berada dalam kedudukan ini, spot on dikatakan, berada sebagai seorang pengurusi perhubungan dan sebagai seorang ketua menteri, insya-Allah. Jadi beliau perlu mengembalikan semula maruah Melaka ini sebagai sebuah negeri yang dihormati dan disegani oleh rakan dan lawan. Dan saya percaya dengan keupayaan politik yang beliau ada pada ketika ini, letak tepilah pandangan-pandangan negatif masyarakat, bukan saja di negeri Melaka itu, bahkan di seluruh negara, yang melihat Datuk Seri Rauf ni sebagai tak patutlah, kesianlah, inilah nak raya dah, bagilah Sulaiman Sambut Gaya sebagai ketua menteri, kau banyak masa lagi. Nampak dia macam terpocok-pocok lah. Nak jadi ketua menteri, saya kata ini mungkin kibarah, kerana hari itu beliau telah dikenakan ketika Sulaiman dekat Sumpah jam 2 pagi. Jadi balasannya pula Sulaiman tak sempat bergaya sebagai ketua menteri pada tahun ini. Jadi ini semua berlaku dalam kitaran, tetapi negeri ini tidak boleh dibiarkan. Negeri Melaka ini yang pernah menjolok mata dunia pada satu ketika dahulu dengan gelaran Venice of the East, perlu dikembalikan. Bagaimana pedagang-pedagang yang datang daripada luar untuk melapor di negeri Melaka ini perlu dikembalikan balik dengan bersemangat oleh ketua menteri yang baru. Dan harapan saya ketua menteri yang baru mungkin masanya pun agak terhad. Beliau cuma ada tempoh kurang lebih 3 tahun. Dan 3 tahun ini bukanlah masa yang terbaik untuk memacu negeri ini kembali gemilang seperti satu ketika dahulu. Okey, tapi secara ikhlasnya dan serangka-ringkasnya juga lah, apakah Datuk Seri Haji Idris Harun yakin bahawa kemampuan dan kebolehan yang ada kepada Datuk Seri Rauf sebenarnya boleh mengangkat ataupun membawa Melaka berada pada kekuatan yang seharusnya dari semua aspek? Baik soalan itu Datuk Syikawi. Sebenarnya antara sebab mengapa kerajaan Melaka dijatuhkan pada tahun 2021 tempoh hari adalah kerana ada 2 singa di atas satu gunung. Ataupun ada 2 harimau, Azmi kata tadi 2 harimau di atas satu puncak. Jadi kalau Datuk Seri sekali melihat, kalaulah senario 2 harimau itu yang menyebabkan seperti saudara Azmi sebut ataupun Datuk Sekawi sebut tadi, Melaka agak suram, agak terkedu di dalam arena pembangunan dan ekonomi. Jadi saya kira hari ini isu 2 harimau satu gunung itu sudah tidak timbul lagi. Isu 2 singa, 2 lions in one mountain does not exist anymore. Pisau di tangan Rauf, timun di tangannya. Jadi kalau benar beliau berkebolehan, berupayaan untuk membawa negeri ini kembali ke kegemilangan, ayo lakukan. Dan rakyat akan menilai. Dan kalau beliau gagal, harga yang beliau akan bayar nanti cukup mahal. Saya khawatir UMNO akan kehilangan semua kursi di negeri Melaka. Jadi inilah cabaran besar Datuk Seri Rauf Yusof. Okey, baik. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Azmi, ada lebih kurang 3-4 minit saja lagi. Jadi, ialah berlandaskan daripada apa yang disebut oleh Datuk Seri Haji Idris Harun. Memang itu merupakan cabaran yang cukup hebat sebenarnya. Kalau betul lah menjadi realiti Datuk Seri Rauf diangkat sebagai Ketua Menteri. Ini pun kita kena tunggu sehingga esok lah, pukul 3 petang. Tetapi memang cabaran yang cukup hebat sebenarnya. Tapi ialah keyakinan dan juga seruan Azmi sendirilah kepada rakyat Melaka, tak kira lah daripada parti mana sekalipun, terutama khususnya daripada UMNO, ahli-ahli UMNO sendiri, apa yang perlu mereka lakukan, apa yang perlu mereka tunjukkan sekarang ini sekiranya Datuk Seri Rauf diangkat sebagai Ketua Menteri.
Bila saya mengatakan saya pernah bekerja dalam satu organisasi yang sama dengan Datuk Seri Rauf, masa itu saya masih lagi pelajar. Pelajar di katakan institusi tersebut. Tapi kalau mendengar cerita Datuk Seri Utama dari perjalanan karier politik, perancangan Datuk Seri Rauf daripada Bukit Bintang pindah ke Melaka, itu tujuan sasarannya adalah Ketua Menteri Melaka, maksudnya Datuk Seri Rauf ni mempunyai pandangan yang jauh, mempunyai planning, perancangan. Jadi harapannya adalah pengalaman itu, kebolehan itu dibawa sebagai Ketua Menteri, supaya apa yang dikatakan Datuk Seri Utama Idris tadi, bahawa macam mana nak bawa ke Gemilang Melaka itu, Gemilang Melaka itu. Kenapa rakyat Singapura suka pergi ke Melaka? Sebab ada tarikannya. Kenapa saya juga suka pergi ke Melaka? Sebab ada daya tarikannya. Dan daya tarikan itu bukan datang secara spontan, ianya dirancangkan. Jadi harapannya adalah katakanlah Datuk Seri Rauf sebagai Ketua Menteri gunakan pengalaman beliau itu dalam merencanakan karier politik beliau sehingga sekarang, supaya menjadi Ketua Menteri yang berkaliber, boleh membawa masuk pelabur-pelabur dan juga membawa pelancong-pelancong datang ke Melaka. Jadi itu harapannya lah, harapan saya, walaupun saya bukan orang Melaka. Okey, kita ada lebih kurang 2 minit saja lagi Datuk Seri Utama Haji Idris Harun. Saya juga beri peluang dan ruang kepada Datuk Seri lah untuk menyeru ataupun menyampaikan harapan dan juga seruan kepada rakyat Melaka tentang ialah pertukaran jabatan Ketua Menteri ini. Jadi mungkin ada sesuatu yang Datuk Seri ingin sampaikan serengkas-ringkasnya kepada rakyat Melaka secara keseluruhannya. Silakan Datuk Seri. Terima kasih Datuk sekali. Terima kasih bernama Ruang Bicara kerana sentiasa mengundang saya. Dan saya yakin rakyat negeri Melaka bersama-sama hari ini sedang menunggu jawapan, dan jawapannya hampir diperolehi. Selama ini mungkin kita sibuk dengan berpolitik untuk mencari siapakah Ketua Menteri yang sebenarnya. Mungkin saya kira proses pencarian itu banyak membazir tenaga dan juga ruang untuk kita bersama-sama bekerja membangun Melaka. Jadi bila sudah dapat jawapannya nanti, ayo kita tumpukan sepenuh tenaga dan daya kita untuk bersama-sama kita kembali membangunkan negeri Melaka yang tercinta ini. InsyaAllah, saya percaya slogan negeri Melaka, Melaka negeriku sayang, yang Melaka maju di seluruh dunia ini masih lagi terngiang-ngiang di telinga, di benak ataupun di hati rakyat negeri Melaka. Terima kasih. Dan sama-samalah kita tunggu, insyaAllah kita doakan Melaka akan kembali ke mercu kegembiraan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Seri Utama Haji Idris Harun, iaitu bekas Ketua Menteri Melaka, yang sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan yalah, secara peribadi pun saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk Seri Utama. Jadi mungkin insyaAllah kita akan dapat bersama lagi dalam program Ruang Bicara ini dari masa ke semasa. Kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Azmi Hassan kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. 10 saat. Silakan. Sebab cara mantan Ketua Menteri bercakap itu dia berbeza dengan orang politik biasa. Sebab mantan itu adalah dikatakan jurutera. Jadi cara berfikir dia lain. Betul. Itu saja cakap. Okey, terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan jangan lupa, seperti yang selalu kami sebut, selalu yang kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih tuan.